الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawdud, Munabbihatul Qulub, bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Dan kita akan menyambung bab yang ke-30, ya. Bab yang ke-30 ini pada fadilat berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ya. Kita sampai pada muka surat yang 157 pada kitab yang Jawi tu. Pada baris yang pada baris yang tengah-tengah tu, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salam. Kalau kitab yang terjemah bumi, pada muka surat 306, hukum menyahut panggilan ibu bapa ketika solat. Wa qala alaihi salam, idza kunta fi salati fada'aka abuka fa'ajibhu wa in da'atka ummuka fa'ajibha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada kamu di dalam sembahyang, yakni sembahyang sunat, ya, sembahyang yang dimaksudkan di sini sembahyang sunat, bukannya sembahyang fardu, ya. Jadi apabila kamu berada di dalam sembahyang sunat, maka menyeru akan dikau bapa engkau, maka jawabkan olehmu akan dia. Dan jika menyeru akan dikau ibu engkau, maka jawabkan olehmu akan dia. Maka bahawasanya menjawabkan seru keduanya pada sembahyang sunat itu afdal daripada meninggalkan dia, jika jadi musyaqqah atas keduanya oleh ketiadaan menjawabnya. Dan haram menjawab bagi keduanya pada sembahyang fardu, dan batal sembahyangnya dengan dia, sama ada sembahyang sunat atau fardu. Baik, bagi penjelasan, ya, menerangkan tentang hukum menjawab panggilan ibu bapa ketika mana seseorang sedang bersolat, ya. Jikalau sembahyang yang dikerjakan itu adalah sembahyang sunat, maka yang afdalnya adalah kita menjawab panggilan kedua ibu bapa kita itu. Jadi apabila kita menjawab panggilan kedua ibu bapa kita itu, maka sembahyang kita itu dibatalkan. Maksudnya kita membatalkan sembahyang kita itu dengan kita menyahut panggilan, ya, ibu atau bapa kita.
Namun jikalau sekiranya kita dalam mengerjakan sembahyang yang fardu, maka tidak boleh kita menjawab panggilan, ya? Walaupun panggilan ibu bapa kita sekalipun. Itu yang dimaksudkan di sini, ya? Dan sabda Nabi alaihissalam, apabila ada kamu di dalam sembahyang, yakni sembahyang sunat, maka menyeru akan dikau bapa engkau, maka jawabkan olehmu. Ini kita perlu menjawab panggilan mereka. Ini jikalau mungkin mereka memanggil kita tu disebabkan ada sesuatu musyaqqah, ya, sesuatu keperluan yang mana menyebabkan mereka memanggil kita. Jadi jikalau sembahyang yang kita buat tu adalah sembahyang sunat, contohnya sembahyang duha ke, ya, ataupun sembahyang sunat yang seumpamanya, maka seyogianya kita membatalkan sembahyang kita bagi menjawab, ya, panggilan ibu ataupun bapa kita. Dan jika menyeru akan dikau ibu engkau, maka jawabkan olehmu akan dia. Maka bahawasanya menjawabkan seru keduanya pada sembahyang sunat itu afdal. Itulah yang lebih afdal, ya, daripada meninggalkan dia. Jika jadi musyaqqat atas keduanya, iaitu jikalau kedua ibu bapa kita tu memanggil kita tu atas satu urusan, keperluan, perkara yang penting seumpamanya, ya. Kalau kita tak menjawab panggilan tu, mungkin akan mendatangkan kesukaran ke atas keduanya. Maka afdal untuk kita menyahut seruan panggilan kedua ibu bapa kita tu, ya, dan dengan secara tak langsung, mana sembahyang kita tu pun dibatalkan, ya, oleh ketiadaan, jika jadi musyaqqat atas keduanya oleh ketiadaan menjawabnya. Dan haram menjawab bagi keduanya pada sembahyang fardu. Sebaliknya, jikalau kita sedang mengerjakan sembahyang fardu, maka haram untuk kita menjawab panggilan, walaupun panggilan kedua ibu bapa kita sekalipun. Dan batal sembahyangnya. Ini apabila kita menjawab panggilan seseorang dengan di dalam kita mengerjakan sembahyang itu, maka sembahyang kita tu menjadi batal dengan dia, ya. Sama ada sembahyang sunat ataupun fardu. Jadi tak kiralah sembahyang sunat ataupun fardu, apabila kita menjawab panggilan orang yang di luar solat, maka solat kita itu batal. Wa qala alaihi salam, man aza walidayhi aw aza ahadahuma yadkhulun nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyakiti akan dua ibu bapanya atau menyakiti ia akan salah seorang daripada keduanya, nescaya masuk ia ke dalam neraka. Alhamdulillah, ya. Kerana itu kita perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Tidak boleh kita menyakiti perasaan mereka, tak boleh kita menyakiti tubuh badan mereka, ya. Kerana dengan kita menyakiti ibu bapa kita ataupun salah seorang daripada mereka, ya, sama ada ibu ataupun bapa, maka ianya akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan dikata orang bagi Ali ibni Al-Husain, engkau terlebih bakti manusia dengan ibu engkau, dan tiada aku lihat akan dikau makan serta ibu engkau. Katanya, aku takut bahawa terdahulu tanganku kepada barang yang mendahulu mata ibuku kepadanya, maka jadi menderhaka aku akan dia, ya. Dikatakan orang, ya, tentang hal keadaan Ali ibn al-Husain, ya, yang mana beliau ni adalah seorang yang soleh, berbuat kebaktian, terlebih bakti manusia dengan ibu, ya. Jadi dia sangat berbakti kepada ibunya, namun tak pernah dilihat beliau makan bersama dengan ibunya, ya. Ini yang ditanya kepada beliau.
bahawa engkau terlebih bakti manusia dengan ibu engkau, dan tiada aku lihat akan dikau makan serta ibu engkau. Jadi kenapa dia tidak makan bersama dengan ibunya? Maka katanya, aku takut bahawa terdahulu tanganku kepada barang yang mendahulu mata ibuku kepadanya, maka jadi menderhaka aku akan dia. Jadi kerisauannya, takutnya nak makan bersama dengan ibunya hanya disebabkan apa? Dia takut jikalau sedang dia makan dengan ibu dia tu, tiba-tiba tangan dia tu mengambil makanan yang mungkin dikehendak, yang diinginkan oleh ibunya. Katanya, aku takut bahawa terdahulu tanganku kepada barang yang mendahulu mata ibuku. Ini kalau dia takut kalau orang tengah-tengah makan tu mungkin lauk tu sedap gamaknya, mak dia mungkin melihat makanan-makanan yang dihidangkan tu mungkin ibunya hendak mengambil nak makan, dia takut tangannya terdahulu lebih laju daripada ibunya tadi. Jadi dia takut dengan sebab itu menjadi menderhaka dia kepada ibunya. Jadi kerana itu dia tidak makan bersama dengan ibunya. Jadi begitu sekali adab orang yang soleh. Dan riwayat daripada setengah orang yang solehin bahawasanya adalah ia tiada menyuruh akan anaknya dengan sesuatu pekerjaan, dan apabila berkehendak ia kepada sesuatu, menyuruh ia akan orang lain, maka ditanya orang daripada demikian itu, maka katanya bahawasanya, aku takut jika aku suruh akan anakku dengan dia dan menyalahi ia akan dia, dan menyalahi ia akan dia aku, maka mewajib ia akan neraka, dan tiada aku hendak membakar akan anakku dengan api neraka. Ini tentang riwayat setengah para solihin, yang mana mereka, kalau mereka nak suruh sesuatu pekerjaan kepada anak-anak mereka, mereka takkan suruh secara langsung. Sebaliknya dia akan suruh orang lain yang menyampaikan suruhan tersebut. Bahawasanya adalah ia tiada menyuruh akan anaknya dengan sesuatu pekerjaan. Jadi kalau mereka nak suruh anaknya tu buat sesuatu kerja ataupun sesuatu pekerjaan, maka dia akan suruh orang lain yang akan sampaikan hasrat tersebut. Dan apabila berkehendak ia kepada sesuatu, menyuruh ia akan orang lain. Jadi ditanya, kenapa buat macam tu? Kenapa tak suruh sendiri je? Kenapa nak kena orang lain pula yang sampaikan suruhan tersebut? Maka ditanya orang daripada demikian itu, maka katanya, maka menjawab orang yang soleh itu, bahawasanya aku takut jika aku suruh akan anakku dengan dia. Jadi kalau disuruh anak dia dengan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu urusan, dan anaknya tu ingkar tak nak buat, maka ianya akan menyebabkan mewajib neraka bagi anaknya. Jikalau seseorang anak itu mengingkari suruhan ibunya ataupun bapanya, jadi dia tak mahu anaknya itu dibakar dalam api neraka disebabkan keingkaran terhadap perkara yang disuruhnya tadi, maka dia akan perintahkan orang lain menyampaikan suruhan tersebut. Jika aku suruh akan anakku dengan dia dan menyalahi ia akan dia, jadi menyalahi ia akan dia aku, ini jikalau anaknya itu mengingkari suruhan yang diberikan oleh bapanya tadi, maka akan menyebabkan apa? Maka mewajib ia akan neraka. Disebabkan anak tadi mengingkari arahan suruhan bapanya. Dan tiada aku hendak membakar akan anakku dengan api neraka. Jadi kerana itulah para solihin ni dengan hikmah kebijaksanaan mereka nak menyampaikan suatu perintah ataupun suruhan kepada anak-anak mereka, mereka akan suruh orang lain yang akan sampaikan. Dan riwayat Aban daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, katanya adalah satu orang muda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
namanya Alqamah, adalah ia sangat bersungguh-sungguh pada ibadah dan banyak bersedekah. Maka sakit ia dan bersangatan sakitnya, maka disuruh orang akan isterinya khabar kepada Rasulullah SAW. Maka berkata ia, ya Rasulullah SAW, bahwasanya suamiku Alqamah di dalam nazak ar-ruh, ini ruhnya dalam keadaan nazak, ya, hampir nak meninggal. Maka aku berkehendak memberi ketahui akan dikau dengan halnya. Ya, ini berkenaan kisah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah, ya, di mana di saat akhir hayatnya dalam keadaan nazak tu, dia mengalami kesukaran mengucapkan kalimah syahadah, ya. Dia dalam keadaan dia nazak tadi, isterinya pun memberitahu kepada Rasulullah SAW, mengkhabarkan hal keadaan suaminya yang dalam keadaan nazak ruhnya. Maka aku berkehendak memberi ketahui akan dikau dengan halnya. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam bagi Bilal dan Ali dan Salman dan Ammar, pergi olehmu kepada Alqamah. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitahkan beberapa orang sahabatnya supaya pergi melihat hal keadaan Alqamah yang dikatakan dalam keadaan sedang nazak ruh. Pergi olehmu kepada Alqamah, maka tilik olehmu betapa halnya. Maka pergilah mereka itu hingga masuk mereka itu atasnya, iaitu sampai sahabat-sahabat tadi, iaitu Hazrat Bilal, Hazrat Ali dan Salman dan Ammar, ya. Mereka berempat ni pergi untuk melihat sahabat mereka, iaitu Alqamah, ya, yang ketika itu masih lagi dalam keadaan muda, ya, bukannya pada usia yang tua, tapi disebabkan penyakit, ya, maka dia dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Jadi apabila sampai mereka itu hingga masuk mereka itu atasnya, maka berkata mereka itu, yakni para sahabat ni, apabila melihat hal keadaan Alqamah yang dalam keadaan nazak tadi, mereka berkata, kata olehmu la ilaha illallah, maka tiada berkata lidahnya. Jadi Alqamah tidak dapat menyebut ucapan kalimah thayyibah tadi dengan lidahnya. Maka mengulang-ulang mereka itu atasnya, ini para sahabat ni mentalkinkan lagi kalimah tu la ilaha illallah kepada Alqamah tadi beberapa kali. Tiada berkata ia, namun tidak dapat diulang kata itu oleh Alqamah. Maka tatkala yakin mereka itu akan kebinasaannya, iaitu apabila mereka para sahabat itu melihat hal keadaan Alqamah yang begitu sukar dalam keadaan nazak tadi sehingga tidak dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, maka mereka ni dah tahu dah ini habislah, binasa Alqamah ini kerana tidak dapat mengucap kalimah thayyibah di akhir kalamnya. Menyuruh mereka itu akan Bilal kepada Rasulullah SAW, iaitu sahabat-sahabat tadi menyuruh salah seorang daripada mereka itu Hazrat Bilal radhiyallahu anhu bagi tahu kepada baginda Rasulullah SAW, khabarkan kepada Rasulullah SAW tentang hal keadaan Alqamah ini, ya. Menyuruh mereka itu akan Bilal kepada Rasulullah SAW supaya mengkhabarkan dia dengan halnya. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah baginya dua ibu bapanya? Ini adakah si Alqamah ini masih ada kedua ibu bapanya? Maka sembah orang baginya. Maka dikhabarkan kepada baginda bahawa adapun bapanya, maka senya telah mati. Ini bapanya sudah lama meninggal dunia.
Dan ada baginya ibunya tua sudah, ya. Yang tinggal hanyalah ibunya yang sudah tua. Maka sabdanya, "Hai Bilal." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, "Pergi olehmu kepada ibu Alqamah, maka sampaikan olehmu akan dia daripada aku salam, dan kata olehmu baginya, jika engkau puasa, maka berjalan olehmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiada, maka datang akan dikau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Hadrat Bilal supaya pergi bertemu dengan ibu Alqamah dan panggil ibu Alqamah itu datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tak mampu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan datang, ya, bertemu dengan ibu Alqamah. Maka mengambil ia akan tongkatnya, ya, maka berkata ia, maka pergi Bilal mengkhabarkan dia, maka berkata ia, "Diriku bagi dirinya." Ini apabila Hadrat Bilal dah sampai bertemu dengan ibu Alqamah tadi, dia pun sampaikan pesanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu Alqamah tadi. Maka berkata ia, "Diriku bagi dirinya, penebusan aku yang terlebih utama dengan mendatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi si ibu pun dengan kerelaannya bersedia menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mengambil ia akan tongkatnya, maka berjalan ia hingga masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memberi salam ia, "Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Memberi salam ia atasnya dan menjawab ia akan salamnya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ibu Alqamah tadi. Maka duduk ia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya, "Benarkan olehmu akan daku khabaran, maka jika engkau dusta, datang wahyu daripada Allah Ta'ala." Ini baginda Nabi SAW meminta ibu Alqamah tadi mengkhabarkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, tanpa ada sebarang dusta dan sembunyi-sembunyi, ya. Betapa hal Alqamah, bagaimana hal keadaan Alqamah ni? Tanya baginda Rasulullah SAW kepada ibu Alqamah. Maka sembahnya, "Ya Rasulullah SAW, adalah ia sembahyang dan puasa dan bersedekah dengan beberapa perhimpunan daripada yang tiada diketahui akan bilangannya." Jadi Alqamah ni seorang yang gigih beramal ibadat, ya, kuat beramal ibadat, sembahyang, puasa, bersedekah dengan harta-harta yang ada pada dia, ya, sehingga tak diketahui berapa banyak yang dia telah bersedekah. Dan berbuat ia beberapa kebajikan. Sabdanya, "Apa hal engkau dengan dia?" Ini apabila si ibu dah bagi tahu semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Alqamah, maka baginda Nabi SAW bertanya kepada ibunya, "Bagaimana pula hal keadaan engkau dengan Alqamah ni?" Sembahnya, "Ya Rasulullah SAW, bahawasanya aku atasnya marah." Ya. Maka si ibu pun memberitahulah hal keadaan sebenarnya, bahawa dia marah ke atas anaknya itu, si Alqamah. Ya. Sabdanya, "Dan kerana apa yang demikian itu? Jadi kenapa yang kau marah sangat kepada si Alqamah ni, anakmu ini?" Maka sembahnya, "Adalah ia melebihkan isterinya atasku." Disebabkan Alqamah ini
banyak melebihkan kepentingan-kepentingan, kehendak-kehendak isterinya, mengatasi kehendak-kehendak dan keperluan ibunya, ya. Maka disebabkan itu ibunya berasa berkecil hati dan marah ia kepada Alqamah, dan ia mengikut akan dia pada segala perkaranya. Yang si Alqamah ni begitu menurut kehendak isterinya dalam segala perkara, dan menyalahi ia akan daku, ya, sehingga tidak melihat sebarang keperluan dan kepentingan ibunya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murka ibunya mendinding akan lidahnya daripada mengucap syahadah La ilaha illallah, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kemurkaan seseorang ibu itu menyebabkan lidah anaknya tadi itu tidak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini murka ibu Alqamah tadi menyebabkan Alqamah menjadi sukar untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan lidahnya, ya. Kemudian sabdanya, hai Bilal, pergi olehmu dan himpunkan olehmu akan kayu api banyak-banyak hingga aku bakar akan dia. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan tersebut cuba nak menduga, ya, ibu Alqamah tadi, ya, dia mengarahkan Hadrat Bilal supaya pergi himpunkan kayu api banyak-banyak supaya dibakarkan Alqamah tu, ya. Dia nak tengok macam mana ibu Alqamah punya perasaan pula. Maka ibunya pun menjadi sayu, ya. Katanya apa? Maka kata ibunya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku dan buah hatiku, adakah engkau bakarkan dia dengan api di hadapanku? Ya, ya Rasulullah, adakah kau nak bakar anak aku ni di hadapan aku ni? Ya, betapa menanggung hatiku. Maka sabdanya, yani bagaimana aku nak tanggung perasaan hatiku melihat anak aku dibakar, ya, di hadapanku. Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai ibu Alqamah, maka siksa Allah terlebih sangat, ya. Siksaan Allah, api neraka Allah di dalam akhirat nanti lebih besar, terlebih besar nak dibandingkan dengan bakaran kayu api di atas dunia ni, dan berkekalan, ya. Nak dibandingkan dengan bakar kayu api di dunia ni, nanti dia akan habis, ya. Sebaliknya kalau dibakar di dalam akhirat nanti berkekalan. Maka jika suka engkau bahawa diampunkan Allah baginya, yakni jikalau si ibu tadi mahu anaknya si Alqamah tadi diampunkan oleh Allah, maka redha olehmu akan dia, maka hendaklah kau maafkan, ya, redha atas segala perbuatannya. Maka demi Allah, Tuhan yang bermula diriku pada tangan kudratnya, tiada diterima akan dia sembahyangnya dan puasanya dan sedekahnya selama ada engkau murka atasnya. Jadi selagi mana si ibu tadi murka, marah ke atas seseorang anak itu, maka selama itulah juga segala amalan ibadahnya, sembahyangnya, puasanya, sedekahnya, segala amalan fardunya dan sunatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiada diterima akan dia sembahyangnya dan puasanya dan sedekahnya selama ada engkau murka atasnya. Maka sembahnya, aku saksikan Allah dan engkau ya Rasulullah dan segala orang yang hadirin bahwasanya telah redalah aku daripada Alqamah. Ini si ibu pun apabila mendengar keterangan-keterangan daripada baginda Rasulullah SAW tadi, maka dia pun lembutlah hatinya, ya, lalu memaafkan anaknya dan redha atas segala amalnya.
Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi olehmu hai Bilal, maka tilik olehmu adakah kuasa Alqamah bahawa berkata la ilaha illallah. Barangkali ibu Alqamah berkata dengan barang yang tiada di hatinya kerana malu ia daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitahkan Hadrat Bilal supaya pergi tengok hal keadaan Alqamah yang dalam keadaan nazak ruh tadi. Adakah dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah ataupun tidak? Ya. Disebabkan ibunya tadi dah bagi tahu pada Rasulullah bahawa dia telah maafkan, dia telah redha ke atas anaknya tadi. Ya. Jadi Rasulullah nakkan kepastian, maka dia menitahkan Hadrat Bilal pergi tengok hal keadaan Alqamah. Takut-takut ibunya tadi tu hanya cakap dengan lidahnya, tapi hatinya masih ada lagi perasaan marah. Ya. Kerana mungkin disebabkan dia malu dengan Rasulullah, dia pun kata dengan lidah dia, ya, aku maafkan, aku redha, tapi dalam hatinya masih ada lagi tersimpan, ya, perasaan marah tadi. Maka itu juga mungkin akan menyebabkan kesukaran bagi Alqamah mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir kalamnya, ya. Jadi untuk memastikan hal keadaan tersebut bahawa apa yang disampaikan oleh ibunya tadi menyatakan bahawa dia telah redha kepada Alqamah itu terbit daripada hatinya dengan keikhlasan hatinya, maka untuk memastikan hal keadaan itu Rasulullah perintahkan Hadrat Bilal pergi melihat hal keadaan Alqamah. Maka tilik olehmu adakah kuasa Alqamah bahawa berkata la ilaha illallah. Barangkali ibu Alqamah berkata dengan barang yang tiada di hatinya kerana malu ia daripada Rasulullah. Maka pergi Bilal. Maka tatkala sampai ia kepada pintunya, maka mendengar ia akan Alqamah berkata, yang dia baru sampai dekat pintu rumah, dia dah dengar dah Alqamah mengucap la ilaha illallah. Maka tatkala masuk Bilal, berkata ia, hai segala kamu, bahawasanya murka ibu Alqamah itu mendindingkan lidahnya daripada syahadah. Jadi Bilal pun menyampaikan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW, bahawa kemurkaan ibu Alqamah tadi itulah yang menyebabkan lidahnya itu terdinding daripada mengucapkan syahadah. Ini terdinding maksudnya terkelu, tak dapat nak mengucap kalimah syahadah di akhir kalam. Dan redanya melalukan lidahnya. Ini dengan sebab keredaan ibunya tadi, maka dimudahkan lidahnya mengucap kalimah la ilaha illallah. Maka mati ia pada hari itu jua. Maka datang Rasulullah SAW akan dia, maka menyuruh ia dengan memandikan dia. Ya, Rasulullah pun menitahkan supaya jenazah Alqamah tadi dimandikan dan mengkafankan dia dan menyembahyangkan atasnya. Kemudian berdiri ia pada tepi kuburnya dan sabdanya, hai segala muhajirin dan ansarin. Ini sekalian para sahabat. Ini apabila muhajirin dan ansarin, maka kita tahu peristiwa ini berlaku di Madinah, ya, bukan di Mekah. Peristiwa ini berlaku di Madinah. Barang siapa melebihkan isterinya atas ibunya, maka atasnya laknat Allah, dan tiada diterima daripadanya sarfan wala adlan, yakni tiada diterima sunatnya dan tiada fardunya. Ya. Kerana perlu kita ambil perhatian supaya kita tidak terlalu mengutamakan isteri kita atas ibu bapa kita, ya. Kerana mungkin ini akan menyebabkan kecil hati perasaan ibu bapa kita, disebabkan kita hanya melebihkan kepentingan isteri semata-mata, ya. Jadi kemurkaan ibu atau kemurkaan bapa itu boleh menyebabkan seseorang itu sukar ataupun tidak dapat mengucap kalimah syahadah di akhir kalamnya, ya.
Dan Rasulullah SAW memberikan pesanan, ya, hai segala muhajirin dan ansarin, barang siapa melebihkan isterinya atas ibunya, maka atasnya laknat Allah dan tiada diterima daripadanya sarfan wala adlan. Ya, sarfan ialah amalan-amalan sunat, wala adlan, dan adlan adalah amalan-amalan fardu. Ya. Wa qala alaihi salam hikayatun anillah ta'ala, ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihikayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata olehmu bagi orang yang berbuat bakti bagi dua ibu bapanya, perbuat olehmu barang kehendak engkau, maka bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni bagi engkau. Allahu Akbar. Ya. Ini hadis, ya, yang dihikayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksudnya adalah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bagi anak-anak Adam, ya, kata olehmu bagi orang yang berbuat bakti bagi dua ibu bapanya, iaitu bagi orang-orang yang berbuat kebaktian, berbuat baik, ya, sentiasa melihat kepentingan dan keperluan ibu bapanya, sentiasa berbuat kebaikan, kebajikan kepada kedua ibu bapanya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan apa? Perbuat olehmu barang kehendak engkau, maka bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni bagi engkau. Ya. Ini macam satu jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, bagi orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, walaupun perbuatan-perbuatannya ada yang terlibat dengan dosa sekalipun, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan kekuasaannya, dengan kemurahannya, dengan kerahimannya, dengan sifatnya yang maha pengasih, penyayang dan maha pengampun, akan mengampuni bagi orang-orang yang berbuat dosa, ya, tetapi dalam masa yang sama berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapanya, ya, Allah Ta'ala akan mengampuni bagi mereka. Dan riwayat Muslim dan lainnya, tiada dapat membalas anak akan bapanya, melainkan bahawa mendapat ia akan bapanya sahaya, maka membeli ia akan dia, maka dimerdeka akan dia. Jadi nak membalas jasa baik seorang bapa, ya, tak akan dapat kita lakukannya, ya, walaupun dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, ya, melainkan kata Nabi SAW bahawa kita dapatkan seorang hamba sahaya untuk ayah kita, ya, kita beli dia dan kita merdekakan dia, barulah dapat kita nak membalas, ya. Jadi nak membalas budi ayah kita, membesarkan kita, ya, itu adalah satu perkara yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Nak membalas kebaikan mereka dengan cara apa? Kita berbuat kebaikan kepada mereka, ya, ketika mereka masih hidup, dan mendoakan keampunan untuk mereka ketika mana mereka sudah meninggal dunia. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada daripada seorang hamba sembahyang fardu dan mendoa ia bagi dua ibu bapanya dengan maghfirah, melainkan diperkenankan Allah doanya dan diampunkan baginya dengan berkat doa bagi keduanya. Dan jikalau fasik keduanya sekalipun, Allahu Akbar. Jadi apabila seseorang hamba itu menunaikan sembahyang fardu dan mendoakan bagi kedua ibu bapanya, ya, mendoakan apa? Mendoakan maghfirah, mendoakan keampunan, ya, Rabbighfirli wa liwalidayya, ya,
melainkan diperkenankan Allah doanya. Ini doa tersebut pasti akan diperkenankan Allah. Apabila kita berdoa sesudah sembahyang fardu tu, kita doa, selitkan doa mohon keampunan untuk diri kita dan kedua ibu bapa kita, dan diampunkan baginya dengan berkat doa bagi keduanya. Jadi dengan berkat doa seseorang anak selepas mengerjakan sembahyang fardu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan. Dan jikalau fasik keduanya sekalipun, yani jikalau ibu dan bapanya pun ada melakukan kesalahan dosa sekalipun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan. Dan sabda Nabi alaihi salam, birrul walidaini kaffaratun lil kabair. Birrul walidaini, yani berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaffaratun lil kabair, ianya adalah merupakan kafarah, yakni penebus bagi segala dosa-dosa besar. Ya. Berbuat baik bagi dua ibu bapa itu kifarah, kafarah bagi segala dosa besar. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berbuat bakti bagi dua ibu bapa itu menambahkan pada umur, yakni dapat keberkatan dalam usia, ya, yakni diberkatkan pada umur, atau dengan nisbah bagi barang yang pada suratan malaikat, jadi panjang umur, berkat umur, ya. Itu antara kelebihan-kelebihan seseorang apabila melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Dan sebaliknya, ancaman Allah, kemurkaan Allah, ya, tidak menerima segala amal-amalan ibadahnya, sembahyangnya, puasanya, amalan yang fardunya dan sunatnya, jikalau mendatangkan kemurkaan kepada kedua ibu bapanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, ya. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada pembacaan kitab pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu dapat kita amalkan, kita sampaikan. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita doa insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.